Keadaan banjir di beberapa daerah di Kelantan beransur baik ekoran cuaca baik di negeri itu sejak 4 hari lalu dan peluang itu dimanfaatkan penduduk terlibat untuk membersih kawasan kediaman rumah mereka akibat banjir. Sebenarnya kita ambil peluang untuk bersih mana-mana pasir, macam seluk-seluk hok dah bawa daripada air tu kan, kita bersih-bersih lah. Mana tempat ni macam tangga, tempat sekitar ni, kawasan parking kereta ke semua tu. Setakat ni kerugian tu tak ada lah sebab kita daripada awal banjir nak sampai tu kita dah prepare awal-awal, kita kemah-kemah mana bagi hok patut, kita akan letak tempat tinggi ke semua. Kita terpaksa cuci kawasan bineka nyamuk lah je. Nyamuk dah takut COVID penyamuk pun mari. Pakat cuci lah anak beranak sani. Gapa-gapa kita buat berlaku lah cuci. Sebab mari lagi cuci sebab sini tak kena pindah tempat kita ni. Tapi bila dah suruh terpaksa cuci lah. Sementara itu, sekumpulan penduduk di Kampung Kubang Sawa, Pengkalan Kubur Tumpat mengambil kesempatan situasi banjir yang berlaku untuk mengadakan program Lumba Bot. Program jurungkali dianjurkan Jawatankuasa Pengurusan Masjid Mukim Kubang Sawa itu disertai lebih 15 buah bot. Perlumbaan dibahagikan kepada dua kategori iaitu bot galah enjin berkuasa 5.5 kuasa kuda dan 13 kuasa kuda. Kita nampak ada sambutan daripada pihak penduduk kampung. InsyaAllah pada tahun akan datang, jika berlaku banjir semacam ini, kita akan ada acara tahun ni lah. Kampung Kubang Sawa merupakan antara sebilangan kampung di jajahan Tumpat paling terkesan banjir setakat ini akibat fenomena banjir temenung. Penderma darah di Terengganu berkurangan 20% pada musim monsun timur laut sejak November lalu. Namun stok bekalan darah di negeri itu masih mencukupi. Ketua Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultanah Nur Zahirah, Dr. Muhammad Muhaimin Kambali berkata, tahun ini sebanyak 20,000 beg darah berjaya dikumpul dan ada yang dihantar ke Pahang untuk menampung kekurangan bekalan darah pada musim banjir. Sekurang-kurangnya 60 beg darah diperlukan setiap hari untuk kegunaan pesakit. Jadi bila adanya musim banjir ini, memang ada penurunan sedikit dari segi pendermaan darah. Namun begitu, dengan beg darah yang kami kumpul sebelum banjir dan orang ramai masih datang untuk menderma darah, alhamdulillah, terima kasih banyak kami ucapkan. Jadi kami dapati kami punya bekalan darah adalah di tahap yang masih optimum buat masa inilah. Namun begitu, kami masih memohonlah untuk para penderma darah di luar sana, orang awam, untuk tampil hadirlah untuk sama-sama kita menderma darah. Beliau memberitahu pemberita pada program derma darah tanpa sempadan My Blood Donation Transcity Infak Darah Demi Ummah 2023-2026 di Kuala Terengganu. Sementara itu, Misi Solo Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Pahang, Lieutenant Colonel PA Cik Adam A. Rahman akan melaksanakan misi derma darah di 16 lokasi di negara ini sehingga tahun 2026. Saya setakat ini kali yang ke-93 dan untuk zon timur ni di Pahang telah buat pada 6 bulan lepas. Lepas tu di Kota Baru dan ni di Kuala Terengganu. So untuk cover zon timur, saya telah selesai zon timur dan seterusnya akan berpindah ke zon utara, zon tengah dan selatan insya-Allah. Pelbagai program dirancang bagi menggerakkan aktiviti menderma darah secara berkala untuk mencapai sasaran 22,000 beg darah tahun ini. 13 bayi tahun baharu dilahirkan di seluruh negeri Pahang bermula pukul 12.30 malam hingga 9 pagi tadi. Pengarah Kesihatan Negeri Pahang, Datuk Indra Dr. Nur Azimi Yunus berkata, Pahang menerima kelahiran 5 bayi perempuan dan 8 bayi lelaki. Beliau dalam satu kenyataan berkata, 9 bayi dilahirkan secara normal dan 4 bayi melalui kaedah pembedahan. 8 bayi merupakan bayi Melayu, 2 warga negara asing, 1 orang asli dan selebihnya lain-lain bangsa.
Bayi pertama dilahirkan di Hospital Raup pada 12.42 pagi merupakan bayi perempuan seberat 3.25 kg melalui kaedah bersalin secara normal. Sementara Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh mencatatkan kelahiran tertinggi iaitu seramai 5 orang bayi, diikuti Hospital Tengku Ampuan Hafzan Kuantan merekodkan 4 kelahiran. Manakala Hospital Kuala Lipis dengan 3 kelahiran dan Hospital Raup mencatatkan 1 kelahiran sehingga pagi tadi. Kelantan FC sah tidak akan beraksi pada saingan Liga Super musim depan dan ini selepas skuad dari Pantai Timur itu gagal memperoleh lesen kebangsaan pada tarikh akhir semalam. Pengerusi Badan Bebas First Instant Body FIB, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif berkata, keputusan itu dibuat pada mesyuarat pelesenan Kelab Liga Bola Sepak Malaysia MFL FIB yang diadakan secara dalam talian semalam. Jelas beliau, Kelantan gagal melengkapkan 2 kriteria keuangan di bawah subkriteria F04 dan subkriteria F11 sebelum tarikh akhir yang ditetapkan masing-masing pada 30 November dan 31 Disember. Ini antaranya membabitkan tunggakan KWSP dan Pekeso. Bagaimanapun, Syekh Muhammad Nasir menjelaskan Kelantan masih ada peluang untuk mengemukakan rayuan kepada Badan Rayuan Pelesenan Kelab MFL sebelum 5 petang 8 Januari ini. Skuad The Red Warrior menamatkan saingan Liga musim lalu di kedudukan tercorot dengan hanya mampu memungut 8 mata daripada keseluruhan 26 perlawanan.